Nak faham soalan dulu, bolehkah saya nak mengagapkan Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam, dan bolehkah saya nak mengagapkan Nasiruddin Al-Albani dan pengikutnya sebagai Wahabi? Begitu barangkali, begitu makna dia. Adakah Ibn Taymiyah itu Syekhul Islam? Boleh ke tak kita agak dia Syekhul Islam? Kalau kita mengikut kaedah mereka itu, kaedah Wahabi sendiri, kaedah orang yang mendakwa ikut Al-Quran dan Al-Hadis, tak boleh kita menggelarkan Ibn Taymiyah dengan Syekhul Islam, dan siapa-siapa pun kita nak gelar dengan Syekhul Islam tidak boleh, dengan sebab bid'ah dalalah. Karena tidak ada di dalam hadis Nabi, tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjuk kata seseorang itu jadi Syekhul Islam. Tak ada. Tak pernah berlaku pula di masa salaf dipanggil seseorang yang alim, seorang yang pendakwah agama dengan Syekhul Islam. Yang sepatut diberi Syekhul Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah guru yang besar di dalam Islam, dialah ajar Islam kepada kita, Nabi, bukan Ibn Taymiyah. Maka dikata Ibn Taymiyah Syekhul Islam, satu daripada bid'ah, satu daripada bid'ah yang dalalah. Kalau kita panggil Syekhul Islam tidak bid'ah dalalah, kepada Zakaria Al-Ansari kita panggil Syekhul Islam, beberapa tokoh kita panggil Syekhul Islam. Sebab kalau hak kita tidak bid'ah, kalau hak Wahabi bid'ah. Sebab apa? Pening ni, nak beri pening sikit. Sebab Wahabi dia kata perkara yang tidak dikerja oleh Nabi, tidak dikerja oleh salah, bid'ah. Maka Syekhul Islam tidak kerja oleh Rasulullah, tidak kerja oleh sahabat, tidak kerja oleh salah, bid'ah. Itu di sisi dia, mengikut dia. Tetapi di hari ini dia panggil Abu Ismail Al-Harawi, dia panggil Syekhul Islam, Syekhul Mujassimah hak sebenarnya. Dan Ibn Taymiyah dia panggil Syekhul Islam, dia nak akadkan taraf orang yang sesat. Adapun kita panggil Syekhul Islam dengan jalan majaz. Kita gelar dengan jalan majaz, seperti digelar dengan Syamsuddin, Qamaruddin, bintang, bulan, matahari, agama. Itu kita sifat dengan jalan memuji atas wajah, memujikan dia, bukan di atas jalan hakiki. Boleh kita mensifatkan atas jalan majaz, bukan atas jalan hakiki. Syekhul Islam Zakaria Ansari sebagai guru orang Islam di dalam mazhab Syafi'i, kita buat guru kepada dia, guru besar kitanya Syekhul Islam Zakaria Ansari. Begitu saja, tidak bid'ah. Kita nak bagi nama dengan nama yang tidak diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang sebenarnya Ibn Taymiyah, adakah dia Syekhul Islam? Yang sebenar dia bukan Syekhul Islam nisbah dengan kita. Dia Syekhul Islam bagi Mujassimah. Tidak ada Mujassimah yang kama dia daripada dia, melainkan berpegang dengan pendapat dia. Sebab tu digelar dia Syekhul Islam. Kerana Mujassimah yang sebelum daripada Ibn Taymiyah, hujah dia tidak kuat, dia mati. Ibn Taymiyah mari menghidupkan hujah mereka itu, menghidupkan mereka itu.
Mujassimah sudah dikuburkan, mujassimah itu sudah ditanamkan, tetapi Ibn Taymiyah menghidupkan mujassimah. Sebab tu digelar Ibn Taymiyah dengan Syekhul Islam. Bagi pandangan saya khusus, kita orang ahli sunnah wal jamaah tak boleh kita sebut Ibn Taymiyah dengan Syekhul Islam, sebab jadi tertipu manusia dengan sebutan kita itu. Manusia bila kita sebut kata dia Syekhul Islam, menunjuk kata dia ni seorang yang alim, seorang yang kita boleh ikut pendapat dia kerana dia jadi guru Islam, dia jadi pemimpin di dalam agama Islam. Itu bila pandangan dia yang sesat, kita tidak berasa, orang-orang yang biasa tak berasa kata pandangan yang sesat. Oleh itu bila kita nak sebut orang yang sesat, seperti kita sebut Mu'tazilah, ini pandangan Mu'tazilah yang salah, ini pandangan Ibn Taymiyah yang salah, kita kena sebut begitu. Tak boleh sebut dengan Syekhul Islam, kerana kita takut terpedaya dengannya. Yang sebenar Ibn Taymiyah, kalau orang yang kenal diri Ibn Taymiyah betul-betul, tahu pendapat Ibn Taymiyah betul-betul, orang lari, orang tak terima pendapat Ibn Taymiyah dengan sebab dia banyak tadlis, banyak menipu, banyak dia cakap dusta tak betul, dia dakwa dusta. Ini jadi nampaknya ekstrem sikit, tetapi saya rasa dengan jalan insaf kita letak, kita nak tahu hak sebenar. Jangan kita nak mempertahan, bukan kita nak menjatuh, nak melekeh, nak meremehkan pengkat Ibn Taymiyah. Memang kalau kita berbanding Ibn Taymiyah dengan kita, khususnya dengan saya, dengan guru-guru kita, ilmu dia lebih banyak daripada ilmu kita. Bahkan lebih cerdik dia daripada kita. Bahkan orang-orang yang sesat, kebanyakannya dia lebih cerdik daripada kita. Bukan kata orang yang sesat ni orang yang bodoh, bukan orang yang sesat ni orang yang tidak ada ilmu. Jangan kita suka gitu. Fir'aun lebih cerdik pada kita banyak. Saya yakin Fir'aun lebih cerdik pada kita, lebih luas pandangan daripada kita. Dia sesat. Kita kena ingat, cuba kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilma. Cuba kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak lihatkah yang Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tidak ketahuikah, engkau tak tahu, engkau tak lihatkah, man ittakhadha ilahahu, mereka yang mengambil, yang menjadi akan Tuhannya hawahu, hawa nafsunya. Dia tunduk kepada hawa nafsu dia, dia ikut hawa nafsu dia sebagai Tuhan dia. Apa arahan hawa nafsu dia, dia ikut. Apa suruhan hawa nafsu dia buat, apa larangan hawa nafsu dia, dia tinggal. Engkau tak lihat ke orang ni? Wa adallahu Allah, dan menyesatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ala ilm, di atas ilmu. Allah menyesatkan dia sedangkan dia berada di atas ilmu. Dia mempunyai ilmu, dia mempunyai akal yang waras, akal yang cerdik, orang intelektual, orang yang lebih daripada mengaji you lagi. Apa hak lebih pada you saya tak tahulah. Tinggi pengkat dia, IQ dia tinggi, ala ilmi, tapi Allah menyesatkan dia ala ilmin, menyesat di atas ilmu. Berpuncanya, bersebabnya daripada dia ikut hawa nafsu.